Oh, kata nak makan tadi. Aduh. Beres. Ada suara tak? Tadi mute, patut tak ada suara. Beres. Betul. Ada suara tak? Siapa ha? Geluk-geluk ni. Tadi mute, patut tak ada suara. Beres. Betul. Ada suara tak? Siapa ha? Geluk-geluk ni. Mute, patut tak ada suara. Beres. Betul. Ada suara tak? Siapa ha? Geluk-geluk ni. Mute, patut tak ada suara. Beres. Betul. Ada suara tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, muka surat bawah. Ha? 54 syarat yang ketiga. Dia. Okey. Ha? Atas sekali. Atas sekali. Atas sekali. Ha? Adil dan syarat. Adil hanya syarat. Adil hanya disyaratkan. Dah start mana? Dan adil tu. Ialah hukum saksi. Apa kita lain? Kita aku ke sama lah. Allah, sama lah ni kita ni. Bukan soal apa. Oh, bagus dia semua. Okay, beres. Waqala, muka surat 54. Waqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Saat topik dia, adil hanya disyaratkan pada saksi sahaja, tidak pada wali. Ini menurut pandangan mu'tamad, wali itu tidak disyaratkan adil. Hanya disyaratkan adamul fisqi, tidak fasik sahaja. Adapun saksi dia lebih ketat lagi, bukan setakat tidak fasik, bahkan mesti adil. Adil itu secara umumnya ialah dia tidak melakukan dosa besar, tidak berterusan melakukan dosa kecil, tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah. Gitulah, dia lebih ketat lagi daripada adamul fiski. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan adil disyaratkan pada saksi. Okey. Mana tidak disyaratkan pada wali.
Nota kaki nombor 1 kata dia, maka kerana inilah, kerana disyaratkan pada saksi itu adil, apabila saksi taubat tidak dapat ia saksi, jadi saksi selalu. Tu kata ta'liq kita tu tak dapat jadi saksi selalu tak. Bukannya kalau dia saksi tu bertaubat, contohnya dia mengucap istighfar, dia bertaubat sungguh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak boleh lepas pada tu jadi saksi selalu, tak boleh. Walaupun ketika itu ia saksi tidak fasik, tetapi belum lagi dikatakan adil. Sebab syarat untuk jadi saksi ialah adil, bukan semata-mata tidak fasik. Berbeza dengan wali kalau bertaubat segera, selesailah, dia boleh jadi wali. Tapi saksi tak boleh, dia kena tunggu istibra'. Macam kita bahas kelas yang lepas, istibra' dia khilaf. Istibra' bagi saksi itu khilaf, ada yang kata 6 bulan, ada yang kata sebulan, ada yang kata setahun dan sebagainya. Pandangan mu'tamad setahun. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, bersalahan wali. Maka syarat wali ketiadaan fasik. Fasik tu dua. Pertamanya tidak melaksanakan, fasik tu dua. Pertamanya melaksanakan satu dosa besar. Tu fasik. Keduanya berterusan melaksanakan dosa kecil. Itu pun fasik juga. Wali lain. Wali syaratnya tak fasik saja. Maka manakala taubat, yang taubat oleh wali, maka sahlah dijadikan wali pada waktu itu, pada waktu bertaubat. Waktu bertaubat tu, waktu tu jugalah boleh jadi wali pada si perempuan yang mewalikan dia. Iaitu perempuan yang menjadi perempuan yang diwalikan olehnya. Sini tak ada tu. Mana kata tak salah habis. Fahamkan olehmu. Lehmu siapa dia? Orang yang belajar. Faraq tu maf'ulun bih. Perbezaan. Faraq yakni perbezaan antara dua masalah ini. Dua masalah iaitu saksi dan juga wali. Tengok nombor 2 tu. Dia kata ketiadaan fasik yakni syarat nak jadi wali itu hanya tidak fasik. Walaupun belum lagi ia wali adil sekalipun. Nombor 3. Bermula faraq antara. Faraq ini perbezaan antara masalah taubat saksi dan taubat wali itu. Maka apabila seseorang yang fasik taubat dari fasiknya, fasik, maka belum lagi ia orang yang taubat tu dinamakan adil, ataupun sifat dia dalam kurungan disebut adalah. Jadi zatun muttasifun bisifatil adalati fahuwa adilun. Satu zat yang bersifat dengan sifat adalah ialah dinamakan adil. Bahkan nama orang yang bertaubat itu ketika itu ialah tidak fasik lah. Status dia ialah tidak fasik. Adamu fisqin dalam kurungan tu. Maka jika taubat saksi, yakni taubat oleh saksi, maka ia saksi tidak boleh jadi saksi lagi sehingga cukup setahun. Yakni atas pandangan mu'tamad yang kita telah bincang dulu. Dia khilaf. Berapa tempoh waktu istibra' saksi boleh jadi saksi balik. Kerana syarat saksi itu adalah adil, bukannya adamu fisqin, bukannya tidak fasik. Adapun wali, maka apabila ia wali taubat, maka boleh jadi wali selalu makna hal secara segera. Ketika taubat wali. Kerana syarat wali itu adamu fisqin, tidak fasik. Walaupun tidak dinamakan adalah lagi sekalipun, maka boleh dipanggil wali, boleh dijadikan wali. Sebab itu di Malaysia ni ada sebelum akad nikah tu dia suruh istighfar dulu. Itu dia panggil ikhtiar untuk dia taubat lah. Kemudian kata musannif rahimahullah, syarat yang kedua, dan demikian lagi disyaratkan dua saksi itu manusia. Jadi kalau jin tidak sah, maka tiada sah, maka tafri'nya tiada sah, yakni tiada sah nikah itu daripada dua jin. Ataupun tiada sah saksi nikah itu daripada dua jin. Jadi dua orang jin, tak boleh. Ataupun seorang manusia, seorang jin. Jikalau royah jin tu, jikalau adil keduanya, kedua jin sekalipun.
Tidak boleh, mesti manusia. Dah kalau jin, jin tu sama jin lah. Kalau jin akad nikah dengan jin, jin lah saksi dia. Tapi kalau manusia, syaratnya manusia. Kalau jin, syaratnya jin. Tu. Syarat yang ketiga, demikian lagi disyaratkan adalah kedua saksi itu mendengar. Yakni dia boleh ada kebolehan untuk mendengar. Nombor 4, yakni mendengar bil fi'li. Yakni mendengar dengan betul-betul dengar. Dia panggil dengar sebutir-sebutir bil fi'li. Bukan bil quwah. Bil quwah ni kaunuhu sami'an. Keadaan dia passion boleh mendengar tapi belum tentu dengar. Tu dia panggil bil quwah. Passion dia boleh dengar tapi belum tentu dengar. Contoh sekarang ni kita punya sifatnya boleh mendengar. Tapi kita tidak mendengar apa yang dibincangkan di bangunan tu. Sebab dia panggil mendengar bil quwah saja. Ada kemahiran untuk mendengar tapi tak dengar sungguh apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang di bangunan sana. Bila kita pergi sana barulah kita dengar, tu dengar bil fi'li. Tu. Macam khutbah lah. Khutbah jadi orang yang tak tidur dia dengar. Rukun-rukun khutbah tu dia panggil dengar bil fi'li. Kalau orang mengantuk dia dengar tak dengar tu bil quwah. Iaitu sekira-kira jika ada awarid ini benda-benda yang mendatang tatkala akad sehingga saksi tidak dapat mendengar suara akad tersebut, maka tidak sahlah akad nikah tersebut. Jadi kalau ada awarid ni apa dia? Contoh bunyi bising, orang memercun ke, sehingga dia tak dengar akad tu apa dia sebut. Tu dia panggil tak dengar bil fi'li tapi bil quwah ada. Dia ada kemahiran mendengar tapi dia tidak mendengar sebab bunyi mercun. Maka tidak sah akad itu kerana tak dengar. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, jikalau dikeraskan suara sekalipun, pastikan mendengar walaupun dikeraskan suara. Yakni, nombor 5, yakni jikalau terpaksa mengangkatkan suara supaya didengar oleh dua saksi itu, niscaya wajib diangkatkan suara tersebut. Kenapa wajib? Kerana nak sahkan nikah. Maka tiada sah daripada yang tuli, saksi yang tuli. Yang tuli yakni saksi yang tuli, yang tiada mendengar sekali-kali, sama sekali satu benda pun tak dengar daripada apa yang diucapkan akidan dua orang yang berakad itu. Kita akan syuruh nikah kita. Kesimpulan pula. Satu topik dia, kemampuan mendengar terdapat. Kalau PDF tu muka surat 41 rasanya. 41 ke 42. Kemampuan mendengar terdapat pada dua orang saksi meskipun mengangkatkan suara orang yang berakad. Kata musannif keduanya itu mendengar. Dalam Ad-Dalilun Nasah menyatakan bahawa dua orang saksi tersebut mendengarkan segala akad yang dilafazkan oleh dua orang yang berakad. Meskipun dengan cara orang yang berakad nikah tersebut mengangkatkan suaranya sekalipun. Itu seperti mana dalam ta'liq tu. Walaupun dengan mengangkatkan suara sekalipun asalkan mendengar baru sah. Hal ini berlaku kerana perkara yang disaksikan ialah berbentuk perkataan dan suara. Oleh itu semestinya dua orang saksi tersebut perlu mendengar segala ungkapan yang keluar daripada mulut dua orang yang berakad tersebut, iaitu dua orang yang berakad, wali dan suami. Jadi tak memadai kalau dia hanya mendengar suami saja, wali tak dengar, ataupun wali saja suami tak dengar. Tak boleh, mesti kena dengar dua-dua sekali, iaitu ijab dan qabulnya. Syekh Muhammad Al-Khati Asy-Syirbini rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dalam Mughnil Muhtaj bisyarh ila ma'rifati al-fadhil minhaj. Dia kata apa? Dia kata bahawa syarat ini memberi faham bahawa tidak sah akad nikah seseorang jikalau saksinya itu tuli. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala menambahkan dalam Tuhfatul Muhtaj bisyarhil minhaj bahawa kedua-dua orang saksi tersebut perlu mendengar lafaz tersebut secara hakikat, bukannya samar-samar. Tu dia panggil bil fi'li, bukannya bil quwah. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menyatakan dalam An-Najmul Bahash bahawa syarat boleh mendengar ini sabit seperti mana disebutkan dalam bab saksi. Dalam Kitabus Syahadati juga disyaratkan untuk mendengar oleh saksi perkataan-perkataan pendakwa. Contohnya. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, syarat yang keempat.
Syarat yang keempat, lagi ada kedua saksi itu melihat, yakni kemampuan boleh melihat. Maka tiada sah daripada yang buta. Saksi yang buta tak boleh jadi saksi.